Okey. Okey, terima kasih. Semua sudah off mikrofon. Bagus. Okey, kita mulakan ke hari ni ya. Okey, dah. Presenting lah. Okey, right. Okey. Okey, kita mulakan dengan mainkan set indeksi sekali lagi ya. Okay, siapa yang yang belum tengok, kita mainkan ini ya. Ini adalah kopi hari ni ya. Okey. Thank you. Okey ya. Tadi merupakan set induksi kelas hari ni ya. Hari ni kita akan belajar dua topik terakhir dalam wang tahun 4 iaitu mengenali mata wang asing dan nilai RM1 setara dan juga instrumen pembayaran wang ya. Okey, sekarang cikgu akan ni. Okey. Aduh, tadi elok je. Okey, lain pelan ni ya. Okey. Ya, ya. Okey, dia lagging ni. Okey, sekejap ya. Okey, kita kira berapa hari ni? Hari ni kita ada 8 orang ya. Ada Adam, ada Abihan, Azim, Wafiq, Aina Mani, Nurin. Okey. Alright. Okey. Okey ya, terima kasih dan tahniah kerana berjaya join kelas hari ni ya. Kelas akan bermula sebentar lagi. Okey. Okey, kalau anda semua okey. Sekarang semua boleh buka mic kejap ya. Semua boleh on mic. Okey, sekarang semua nampak tak paparan? Semua nampak tak paparan yang cikgu tunjuk ni? Nampak ya. Okey, bagus. Good. Okey, bagus ya, good. Terima Okey, kasih bagus ya. dan tahniah kerana berjaya join kelas hari ini. Kelas akan bermula sebentar lagi. Okey, alright. Terima kasih ya. Okey, bagus ya. Okey. Oh, ada question answer je. Oh, ni hi. Okey, dah apalah. Okey ya. Okey ya. Bunyi apa tu? Okey, baik. Kalau okey, sekarang kelas tolong tutup mikrofon anda semula ya. Murid-murid? Okey. Okey, murid-murid tolong tutup mikrofon anda semula ya. Okey, terima kasih ya. Okey, ini adalah topik kita hari ini ya. Instrumen pembayaran wang dan mata wang asing dengan nilai RM1 setara. Okey, ini adalah bahagian penghabisan topik wang untuk tahun 4 ya. Okey. Okey.
Peringatkan sekali lagi, sila tutup mikrofon anda. Terima kasih. Okey. Ya. Yeah. Okey, ini cikgu akan tunjuk nanti ya. Ini sebenarnya Padlet. Cikgu akan tunjuk sebentar lagi ya di hujung selepas kita buat quiz ya. Ini macam kerja rumah anda ya. Okey, baik. Okey. Ni. Ini. Sekarang kelas sila sediakan kertas dan pensel anda. Kita buat sedikit warm up ya. Kita buat sedikit panasan minda ya. Semua tambah aja, tambah 7 ya. Okey, cikgu beri masa okey. Okey, semua sudah bersedia dengan kertas dan pensel? Okey, murid-murid, semasa ini anda dibenarkan untuk on mikrofon ya. Sebab cikgu nak tengok respon anda ya. Okey. Okey. Semua sudah bersedia dengan kertas dan pensel? Okey ya. Okey, cikgu beri masa sampai 10.25. Okey, sila buat soalan ini ya. Semua tambah 7 je ya. Ada 50 soalan ya. Ada 50 soalan. Anda diberi masa 10 minit. Tambah 7 ya. Okey. Okey, semua sudah bersedia? Kalau semua sudah sedia, cikgu mulakannya. Okey, 3, 2, 1, mula. Tujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tujuh, 8, 9, 10, 11. Tujuh, 8, 9, 10, 11, 12. Tujuh, 8, 9, 10. 9, 10. Wow. Sampai 9, 10, 11, 12.
Faham. Okey, ada siapa yang tak faham tak? Tak ada siapa. Okey, sebab ni tambah je kan, mudah kan. Tak ada siapa pun. Ini bukannya darah bayi yang tambah je kan. So saya rasa tak ada masalah kan. Harap. Aisyah, mari. Jom. Aisyah. Semua yang kau makan ambil lah semua macam puput. Uish. Okey, ada lagi 3 minit. Ini. Dah siap. Dah siap. Okey. Siapa sudah siap? Sila sebut saya dengan nama ya. Okey. Murid-murid, siapa yang sudah siap, sila sebut saya dengan nama anda ya. Cepat Atif. Dah siap saya. Okey, saya tu siapa tu? Sebut saya dengan nama ya, sebab ramai anda dah ni ya. Ya. Okey, siapa yang masih membuat lagi? Siapa yang masih membuat soalan?
Okey, cikgu beri masa. Okey, cikgu beri masa lagi 2 minit ya. Sebab kita nak teruskan kelas ya. Ini baru warming up ya. Saya dah Baru nak kasih panas enjin dulu. Ha. Sebab kalau enjin tak panas nanti kereta tak bergerak ni. Ha. So ini macam kasih panas enjin dulu. Fuh. Siapa menyanyi pula tu? Siapa tu? Ibu tak nampak. Sabar. Ya, sabar. Okey, semua nampak tak? Ini besar sikit. Ini lagi naikkan. Okey, mula-mula bolehkah cikgu bincang jawapan? Okey ya, sebab masa dah habis ya, kita bincang jawapan ya. Okey, baik. Okey, kita kecilkan sikit supaya semua nampak. Wah, tu jawapan. Okey. Boleh nampak tak? Ke kecil sangat? Boleh. Okey ya. Okey, ini jawapannya ya. Yang pertama, soalan pertama jawapannya 13. Yang kedua 16, 11, 15, 10, 14, 9, 7, 12, 11, 16, 13, 10, 7, 9, 12, 14, 15, 11, 16, 10, 13, 12, 14, 15, 9, 7, 16, 12, 14, 13, 11, 15, 7, 8, 10, 13, 14, 7, 12, 8, 16, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 15 dan 14. Okey, baik. Siapa betul semua? Sebut nama ya. Saya betul semua, Nurin. Nurin, okey. Tanya Nurin. Okey, sebut nama ya. Siapa yang betul semua? Ya, saya. Okey, saya tu siapa tu? Sebut nama ya. Saya. Nabihan ya, Tanya. Nurin, Tanya. Siapa lagi? Okey, sebut nama ya, sebut nama. Ain, Tanya. Tanya Ain. Siapa lagi? Adam? Adam pun betul semua ya? Okey, Tanya. Bagus. Siapa lagi betul semua? Wafiq? Okey ya? Okey. Siapa yang betul semua, maka markah anda ialah 50/50 ya. Bagi yang ada yang salah, kirakan bilangan betul dan per dengan 50 ya. Okey ya? Okey. Boleh cikgu teruskan tak? Ya. Okey ya, kita tutup ini dulu. Kita dah selesai ni. Kita kembali kepada slide kita hari ni ya. Cikgu belum dah siap.
Okey, kirakan slide ya sebab masa berjalannya. Sekali setengah jam dah kelas ya. Okey, kita pergi ke slide seterusnya ya. Ibu dah Okey. tinggal 5. Adakah anda sudah bersedia? Okey, adakah anda sudah bersedia? Daddy tinggal 5. Okey, adakah anda sudah bersedia? Okay, are you ready? Are you ready? Sudah. Sudah. Okey, baik ya. Okey, kalau macam tu kita mulakan dengan mata wang asing ya. Sebab mata wang asing ni anda hanya sekadar perlu faham dan tahu saja, tak perlu buat apa-apa benda susah. Saya akan tunjukkan satu dulu. Okey. Okey, minta sabar ya. Cikgu akan Okey, kita akan kenali mata wang asing ya. Okey, cikgu menggunakan buku teks yang sukatan lama ya. Okey, semua nampak tak? Nampak. Okey, cikgu letak full screen. Ni. Okey, semua boleh nampak tak? Boleh. Okey ya, hari ni kita akan belajar mengenali mata wang asing ya. Okey, baik. Okey, setiap negara di dunia ni ada mata wang masing-masing ya. Okey, contohnya negara kita Malaysia. Contohnya negara kita Malaysia ada mata wang. Okey, apakah mata wang? Okey. Anda semua tahu tak apa mata wang negara Malaysia? Apa dia? Ringgit Malaysia. Bagus ya. Okey. Tapi malangnya kalau kita pergi ke negara luar seperti Singapura atau Thailand, kita tak dapat menggunakan ringgit Malaysia. Kenapa? Sebab setiap negara ada mata wang masing-masing. Jadi sekarang kita perlu mengenali mata wang ikut negara masing-masing. Okey. Semua menampak gambar ni tak? Boleh nampak tak? Okey, sila bacakan. Okey ya, sekarang cikgu nak buka pada sesiapa tolong bacakan mata wang bagi Singapura. Siapa tahu? Dollar. Bagus ya, dolar ya. Okey, apakah mata wang bagi Indonesia? Rupiah ya, bagus ya, rupiah ya. Okey, apakah mata wang bagi Brunei? Dolar ya, bagus. Dolar ya. Okey. Apakah mata wang bagi Filipina? Negara Filipina ya. Okey, tengok gambar ni. Apakah mata wang bagi negara Filipina? Peso ya, bagus. Peso ya, ini ya, peso ya. Okey, apakah mata wang bagi negara Laos? Kip ya, bagus. Kip ya, kip ini ya. Okey, apakah mata wang bagi negara Vietnam? Dong ya, dong. Dong. Okey. Apakah mata wang bagi negara Thailand? Riel. Baht ya, baht. Bagus, baht ya. Okey, last sekali apakah mata wang bagi negara Myanmar? Siai. Kyat ya. Okey. Cikgu tertinggal. Okey, apakah mata wang bagi negara Kemboja? Kemboja. Nampak ni apa ni? Riel ya. Okey, baik. Okey, seterusnya kita pergi ke muka sebelah ya. Okey, tadi tu cuma mata wang negara ASEAN saja. Maksudnya mata wang negara jiran kita. Negara Asia
negara. Ya. Okey. Sekarang kita akan kenali mata wang dunia ya, beberapa negara terpilih ya. Okey, contohnya. Apa ni? Amerika Syarikat dia guna mata wang apa? Cuba tengok. Belum. Dolar. Okey. Apakah mata wang bagi negara Great Britain? Pound ya. Pound. Okey. Murid-murid, Great Britain ni agak menarik walaupun dia dalam benua Eropah tetapi dia tak menggunakan euro. Kenapa? Sebab mata wang pound lebih tinggi daripada mata wang euro. Sebab tu mereka tak menggunakan mata wang euro. Okey, seterusnya. Apakah mata wang bagi negara Jepun? Yen. Yen. Bagus semua. Okey, seterusnya. Apakah mata wang bagi negara India? Rupiah ya. Okey, bagus rupee ya. Okey, jangan keliru antara rupiah Indonesia dan rupiah India. Dia hampir sama tapi dia lain ya. RU bagi India ialah rupee. Indonesia ialah rupiah. Okey, jangan keliru ya. Okey. Apakah mata wang bagi Bangladesh? Taka ya. Taka ya. Okey. Ni bagi semua peminat K-pop dan Korean drama. Apakah mata wang bagi negara Korea? Won. Ya, won. Okey. Terusnya apakah mata wang bagi negara Switzerland? Swiss franc. Swiss franc ya, Swiss franc. Bagus. Okey, soalan terakhir. Apakah mata wang bagi negara China? Renminbi ya, renminbi. Okey ya, renminbi. Bagus ya. Okey. Sekarang baik. Sekarang ya cikgu nak sekarang murid-murid tolong sekarang murid tolong dengar ya. Baik. Sekarang ni kita tahu setiap negara ada mata wang masing-masing, betul? Sekarang ni kalau kita tahu setiap negara ada mata wang masing-masing, kita perlu tukar mata wang ikut negara yang kita nak pergi. Soalannya bagaimana kita nak tahu kadar tukaran wang? Disebabkan sekarang ni ada internet, jadi mudah untuk anda pergi Google, anda boleh Google dan cari kadar tukaran wang mengikut mata wang ringgit. Bagi cikgu, bagi yang ada komputer atau phone, anda boleh install app XE Currency ya. XE ya, ini ya. Ini satu aplikasi namanya XE Currency. Bagi mereka yang ingin menukar wang, nak tahu kadar tukaran mata wang asing, ya. Nama aplikasi ini XE Currency. Nampak tak? Ini. Ini ya. Ini maksudnya bagi setiap RM1 Malaysia, RM1 Malaysia, apakah nilai setara mengikut mata wang negara masing-masing ya. Dan bagusnya dengan aplikasi inilah dia akan update pada secara live ya, secara langsung dia akan update ya. Dia akan update setiap 1 minit ya. Contohnya bagi sekarang setakat jam pukul 10.41 pagi, RM1 Malaysia, awak semua tahu apakah nilai bagi US dollar US? Kalau anda tukar RM1, nilai dia cuma di Amerika cuma 23 sen saja. Faham tak semua? Apa maksud ni? Maksudnya ringgit Malaysia lebih rendah daripada dolar Amerika. Nilai dia lebih rendah ya. Seterusnya. Euro ya. Euro. Nampak tak bendera ni? Ini bendera euro ya. Kalau RM1 Malaysia nak tukar kepada euro, anda cuma dapat 21 sen saja. Maka ini menunjukkan kelas. Saya tanya semua. Adakah euro lebih tinggi daripada ringgit Malaysia atau lebih rendah daripada ringgit Malaysia?
Rendah. Okey. Cikgu ulang soalannya. Adakah mata wang euro lebih rendah atau lebih tinggi berbanding ringgit Malaysia? Tinggi ya. Sebab kenapa? Bagi setiap ringgit Malaysia, awak cuma dapat 21 sen sahaja. Okey, baik. Seterusnya, ni bendera Union Jack ni, Great Britain. Okey. Bagi RM1 Malaysia, awak cuma dapat 18 sen saja. 18 sen, very low Okey, seterusnya dolar Amerika. Ni bagi RM1 Malaysia, awak cuma dapat 31 sen sahaja ya. Ni sekarang kita beralih ke negara India ya. Bagi setiap ringgit Malaysia, awak akan dapat RM16. Okey. Apa maksud ni murid-murid? Adakah ringgit Malaysia lebih tinggi daripada rupiah India ataupun lebih rendah daripada rupiah India? Lebih tinggi ya, lebih tinggi. Sebab kenapa? Bagi setiap RM1 Malaysia, awak akan dapat RM16. Jadi bolehlah mengembalikan sakan di India sebab agak tinggi ya. RM1 ialah RM16 ya. Seterusnya kita balik ke negara Thailand. Negara Thailand menggunakan mata wang baht ya, mata wang baht. Okey. Bagi setiap ringgit Malaysia, awak akan dapat 7 baht. 7 baht. Jadi apa maksud ni? Adakah ringgit Malaysia lebih tinggi atau lebih rendah daripada Thai baht? Buat lebih dia kat mandan. Okey ya, cikgu ulang semula ya. Bagi setiap RM1 Malaysia, adakah ringgit Malaysia lebih tinggi atau lebih rendah daripada Thai baht, mata wang Thailand? Rendah. Rendah ke tinggi? Lebih tinggi. Okey, jawapannya lebih tinggi. Sebab kenapa? Bagi setiap ringgit Malaysia, awak akan dapat 7 baht tau. Banyak tu. Okey, last kali kita akan pergi ke dolar. Kita pergi ke Australia. Australia juga menggunakan dolar. Ya. Bagi setiap ringgit Malaysia, awak akan dapat cuma 30, lebih kurang 35 sen ya. Maksudnya dolar Australia lebih tinggi berbanding ringgit Malaysia. Okey ya. Okey, ini cuma contoh beberapa negara. Okey, malangnya rupiah ni saya terdapat tu sebab dia tengah update tu. Okey. Sekarang kita akan pergi sepintas lalu mata wang semua negara di dunia ya. Ini sekadar untuk kenal saja ya. Okey. Nampak tak? Ini semua negara di dunia dengan mata wang masing-masing. Sebab itu cikgu suka menggunakan app ini sebab dia tunjuk mata wang semua negara di dunia ya. Contohnya kalau anda pergi ke Emirat Arab Bersatu, negara Arab ya, dia menggunakan dirham. Afghanistan, Afghani, Albania, Lek, Armenia, Dram. Okey. Banyak ya. Ada lebih kurang 200 negara lebih ya. Argentina, peso. Siapa lagi? Apa lagi? Brazil, rial. Apa lagi? Bahrain pun dinar ya. Bahrain dinar. Kongo franc. Chinese kita panggil yuan atau renminbi. Okey, Czech. Okey, Czech koruna, bukan corona ya, koruna. Okey, lagi ada banyak dia akan susun ikut huruf ya. Memang komprehensif, memang dia lengkap ya. Dan yang bagusnya dia akan update kepada yang paras terkini bagi setiap minit ya. Okey, cikgu pergi terlalu supaya anda kenal ya. Ini Iran guna rial, Iraki dinar, Iraq dinar ya.
Corona. Krona. Krona. Itu Iceland ya. Negara yang banyak ais ya. Okey, apa lagi? Malaysia. Malaysia menggunakan ringgit. Mana Malaysia? Ada tak Malaysia? Tak ada Malaysia. Tak ada Malaysia sebab kita dah pilih Malaysia sebagai mata wang rujukan. Sebab dia tak ada ni ya. Baik. New Zealand. Okey. New Zealand dollar. Dia susun ikut huruf ya. New Zealand dollar. New Zealand dollar ya. Pakistan. Okey. Omani Rial. Okey. Papua New Guinea Kina. Filipina peso. Ya. Hai. Okey. Rusia rubel. Rusia rubel. Ni Saudi Arabia. Dia guna rial ya. Guna rial ya. Okey, Singapore dollar. Okey, Somali shilling. Okey. Ini nama menarik. Tongan, Pak Anga. Menarik nama tu ya. Tonga. Tonga ni negara di benua Pasifik, dia di lautan Pasifik ya. Dia pulau. Turki ya. Turki menggunakan lira ya, Turki. Okey, kita dah hampir penghabisannya. Ukraine, Uzbekistan, Venezuela. Okey. Samoa. Siap ada Bitcoin sekali. Baguslah ni. Okey. Dan Z je. Okey. Berikut Tadi anda semua telah tengok senarai mata wang mengikut negara-negara dunia ya. Ada banyak ya. Okey, jadi anda jika anda free anda boleh pergi ke laman web XE dan tekan currency ya. Semua ada sana ya. Sangat lengkap. Okey, baik. Okey, ada apa-apa soalan tak tentang mata wang asing? Tak ada. Okey ya. Okey, semua jelas tak? Semua jelas ya? Okey, kalau semua jelas, kita teruskan ya. Okey, kita teruskan dengan yang kedua iaitu instrumen pembayaran wang. Okey, ya murid-murid, untuk menggunakan wang, kita tidak semestinya menggunakan wang tunai sahaja. Ya, kita tak semestinya menggunakan wang tunai sahaja. Ada banyak cara kita boleh menggunakan wang. Ya, okey, kita akan kenali satu persatu ya. Okey, semua nampak tak? Nampak. Okey ya. Okey. Kalau semua nampak, okey, ada berapa instrumen pembayaran? Berapa cara pembayaran wang? Anda boleh nampak? 5. Okey, 5. Yang pertama apa? Wang tunai. Wang tunai ya. Yang kedua, kad Debit. kad debit. Yang ketiga, kad Kredit. kredit. Yang keempat, kad Kad prabayar. bayar ya. Dan yang kelima ialah cek. Cek. Okey, antara lima ni siapa yang antara lima ni yang mana yang anda biasa dengar? Paling biasa dengar mana? Wang tunai. Wang tunai. Selain wang tunai? Debit. Kad debit. Okey, bagus. Lagi? Okey, kad kredit mungkin ramai yang tak kenal sebab kad kredit ni dia lazimnya golongan yang golongan berada saja yang ada kad kredit. Okey, jangan risau, kita akan kenali satu persatu ya. Oops, sorry. Okey, yang pertama kita akan tengok kad debit dia. Okey, kad debit ni lazimnya setiap negara setiap orang akan setiap rakyat Malaysia akan ada kad debit. Okey, sekarang semua bank dia telah menggabungkan kad debit dengan kad ATM masing-masing ya. Semua kad bank akan digabungkan dengan konsep kad debit ya. Okey, apa kegunaan, apa bawah kad debit ya? Baki di dalam akaun simpanan
berkurang serta-merta mengikut jumlah huruf yang dibuat. Contohnya, untuk mudahkan anda faham, contohnya ya. Kalau akaun anda ada lebih kurang RM10,000 dan anda ingin membuat transaksi atau pembelian RM15,000, bank akan blok. Dia akan tahan. Kenapa? Sebab baki anda cuma ada RM10,000. Maksudnya dia akan tahan setakat mana had akaun anda. Itu kad debit. Okey. Biasanya orang guna kad debit ni untuk bayar beli petrol, bayar bulanan, ataupun sekarang ni sebab sekarang ni zaman corona kan. Zaman corona kita digalakkan, saya tak digalakkan untuk menggunakan wang tunai. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Tak digalakkan guna wang tunai. Sebab kenapa? Wang tunai itu plastik. Dan plastik itu virus boleh melekat. Kalau boleh melekat, dia boleh tahan selama 6 jam. Dan dia boleh merebak. Dia mudah merebak. Ya? Sebab itu tak digalakkan menggunakan wang tunai dalam zaman corona ni ya. Sebab itu mereka menggalakkan semua rakyat menggunakan online banking, ataupun kalau terpaksa bersebuka, kita akan menggunakan kad debit PayWave. PayWave tu macam kita tak perlu, kita hanya perlu sentuh kad kita dan dari jauh dia akan detect kita punya kad dan dia akan terus tolak daripada akaun. Itu cara yang lebih selamat ya. Sebab tu sekarang semua digalakkan menggunakan kad debit untuk mengurangkan merebaknya virus corona ni ya. Itu kad debit. Semua faham tak kad debit? Debit. Faham. Dalam tu. Semua faham tak? Siapa yang tak faham, masih tak faham kad debit? Dia faham tak kad debit? Tak. Sekarang kad debit ni sama hebatnya dengan kad kredit ya. Sebab kad debit juga ada sekarang. Kad debit ada sama ada Visa atau Mastercard. Maksudnya di mana awak nampak logo Visa, ikon Visa atau Mastercard, anda boleh menggunakan kad debit. Ya. Jadi dia sama hebat, sama kuat dengan kad kredit. Bolehkah cikgu teruskan? Boleh. Ya. Seterusnya kita pergi ke kad prabayar. Kad prabayar. Sebelum tu kita tanya, siapa yang menggunakan pengangkutan awam ke sekolah? Macam guna LRT, guna bas rapid KL, siapa? Siapa sini yang menggunakan kad, siapa sini yang menggunakan MRT, LRT atau bas rapid KL untuk ke sekolah? Siapa? Tadi ya? Tacenggo. Tacenggo ya. Tacenggo. Tak apa ya. Sebab ini kad prabayar di sini ya. Kad itu kad biasa, tetapi dalam kad itu anda sudah top up. Kad itu anda sudah top up dan seperti mana kad debit, anda hanya boleh guna setakat baki yang ada dalam kad itu. Contoh paling mudah ialah kepada murid-murid yang telah apply kad konsesi. Tahu kad konsesi tak? Macam anda pergi RPKL, anda apply kad konsesi RPKL, semua MRT, LRT, monorail dan bas akan dibayar separuh harga saja. Separuh harga. Contohnya cikgu, walaupun cikgu pun dapat kad pelajar sebab cikgu pun pelajar ya. So semua LRT, bas dan train menggunakan Rapid KL akan diberi diskaun separuh harga. Ya. Kad ini mula kita membelanjakan amount tertentu ketika menggunakan perkhidmatan. Contohnya kita menggunakan kad berbayar, kita bayar tol atau menaiki monorail. Kalau bayar tol tu guna apa? Guna kad touch and go kan? Kita gunakan touch and go ataupun plus miles ya. Monorail kita gunakan touch and go dan juga kad konsesi pelajar ya. Semua faham tak kad berbayar? Faham. Ya.
Dia sama seperti kad debit, mana dia ada had dia. Kalau melebihi had itu, anda tak boleh guna sebab dia akan block. Jelas semua? Jelas semua? Okey, cikgu teruskannya ke kad seterusnya. Ini biasalah wang tunai kan. Wang tunai menggunakan wang kertas dan shilling sebagai pembayaran, sebagai medium pembayaran. Digunakan untuk pembayaran yang kecil ya, seperti bayar bil, beli makanan, macam anda murid-murid semua pergi kantin, anda beli makanan kan, anda akan guna wang tunai ya, anda tak boleh gunakan cek ya. Sebab kenapa mati kantin tak boleh tunaikan cek ya. Tak boleh ya. So anda kena gunakan wang tunai ya. Okey. Semua jelas tak wang tunai? Jelas tak? Mudah kan? Sebab biasa guna kan? Okey ya, cikgu teruskan ya. Cikgu teruskan ke cek. Okey, cek ini mungkin ramai yang tak berapa kenal. Okey, cek ni macam ni ya. Okey, bagi transaksi yang melibatkan duit pusat punya apa? Habis bateri. Aduh, kesian. Okey ya, okey. Cek ini, okey. Okey, cek ini apa ya? Okey ya, untuk 5 minit tolong semua tutup mikrofon ya, tolong ya. Untuk 5 minit tolong semua tutup mikrofon ya. Okey, sebab saya banyak bising tu. Okey, cikgu terangkannya cek ya. Cek digunakan untuk transaksi melibatkan wang yang besar. Contohnya RM10,000, RM1 juta, RM20 juta ya. Sebab kenapa? Sebab amat berbahaya kalau menggunakan wang tunai. Kenapa bahaya? Sebab wang besar dia ada risiko tinggi untuk kena curi ya. Sebab tu dia gunakan cek. Okey, cek tu bagaimana? Cek itu akan dikeluarkan oleh pihak bank kepada pemegang akaun ya. Kalau kita menggunakan amount yang besar, orang yang dapat cek itu perlu pergi ke bank untuk ditunaikan. Jadi di bank sahaja anda bertukar cek kepada wang tunai. Faham semua? Okey, contohnya kalau kita nak membeli barangan dengan harga yang mahal ya, kita menggunakan cek. Tapi biasanya cek ini hanya untuk orang businessman. Orang yang corporate businessman dia biasa menggunakan cek. Okey, jelas semua tentang cek? Jelas tak? Ini gambar ini contoh gambar cek ya. Ini contoh gambar cek ya. Okey. Seterusnya, last kali kita pergi kepada kad kredit. Ni. Kad kredit ni ramai yang mengatakan ini adalah benda yang berbahaya. Kenapa? Tahu kenapa? Murid. Sebab ada sebilangan besar rakyat Malaysia yang bankrupt atau hutang sebab menggunakan kad kredit. Okay, kenapa ramai orang kena sangkut dengan kad kredit? Tahu tak? Sebab kad kredit di sini ya. Kad kredit macam kita pinjam wang daripada benda yang tak wujud. Ya, kita swipe, kita pinjam wang dan benda tak wujud, lepas tu kita perlu bayar balik wang dengan faedah. Okey, contohnya anda membeli sebuah barang dengan RM1,000. Anda swipe kad itu, dia tolak RM1,000. Tetapi bila kita perlu bayar balik RM1,000 dalam masa sebulan. Kalau lebih sebulan, dia akan tambah faedah, interest. Maksudnya, senang cakap, kita kena bayar lebih. Dan semakin lama anda delay, anda tunda pembayaran anda, semakin banyak faedah anda perlu bayar balik. Dan sebab itu, ramai orang yang berbelanja secara boros menggunakan kad kredit, dia tak dapat bayar balik. Jadi apa jadi? Dia sudah kena ambil berhutang dengan bank. Ya. Jadi cikgu nak beri nasihat pada murid semua, kalau boleh jangan gunakan kad
kredit. Sebab kenapa kad debit dah cukup bagus dah ya. Kad debit selamat. Kad kredit ini bahaya sebab anda cenderung untuk berbelanja secara lebih dan boros. Okey, semua jelas tak tentang kad kredit? Semua jelas tak? Okey, semua jelas tak tentang kad kredit? Ya. Okey, kalau semua jelas, cikgu teruskan dengan kuis ya. Okey, sebelum tu cikgu nak tunjuk sikit tentang instrumen pembayaran wang. Okey. Okey, cikgu tunjuk sikit ya. Ni. Mana full screen ni? Ni. Ini contoh penggunaan instrumen wang ya. Okey. Kita biasa guna wang tunai untuk bayar bil, beli tiket wayang. Kad debit ni macam kita nak beli barangan di kedai ya. Beli kasut, beli baju, beli apa lagi? Beli barangan ya. Okey. Dan juga isi petrol, bayar petrol ya menggunakan kad debit. Sebab sekarang ada banyak saja petrol, dia ada di kios tu ada satu tempat untuk seret kad. Tak perlu bayar di kaunter. Okey, kad perbayar ni. Semua nampak ni, kad touch and go. Ada naik monorail, naik LRT, naik bas ataupun awak bayar tol. Bayar tol. Sebab sekarang tahukan dah kelas tol sudah tak terima wang tunai. Okey, kad kredit ni melibatkan amount yang besar ya. Sebab tu cikgu tak galakkan anda menggunakan kad kredit sebab bahaya. Okey, cek pun sama, cek. Ambil air botol. Cek ini untuk nak beri sumbangan derma kepada mangsa corona, mangsa banjir, mangsa ya. Kita berikan semua dalam bentuk cek. Orang yang terima cek tu perlu pergi ke bank untuk tunaikan, tukar kepada wang tunai. Okey? Semua jelas ya tentang isu wang tunai? Okey, kalau semua jelas, bolehkah kita buat kuis? Okey, sekarang anda boleh buka mikrofon sebab kita akan kuis ya. Okey, minta semua orang pergi ke laman web slido.com ya. Slido.com dan isi kod Z215. Saya ulang. Ya. Pergi ke slido.com dan Ya. dan isi kod Z215. Okey. Ya. Okey, soalan pertama ni mudah ya. Makan apa pagi tadi? Sangat mudah ya. Soalan saya tanya ya. Okey. Nampak tak nombor ni? Saya makan nasi goreng. Okey ya. Ain, jangan cakap lain ni ya. Anda perlu masuk laman web ini dan soalan dah masuk, bagus ya. Ini nombor ni maksudnya nombor orang yang sudah masuk. Setakat ni ada satu jawapan saja, Milo panas. Saya suruh masuk ni. Yes, slido.com ya. Anda boleh buka tab baru di slido.com dan tekan nombor ini, Z. Okey, hashtag tanpa letak ya. Hashtag tanpa letak, cuma tekan Z215. Okey, 3 orang, bagus ya. Okey, siapa ada masalah untuk join Slido? Makan sandwich, Milo panas. Bagus tu. Okey, ya. Mudah-mudahan siapa yang ada masalah untuk join Slido? Saya. Siapa tu? Siapa saya tu? Join ni. Siapa dapat join? Yalah. Okey ya, tak perlu.
Okey ya, tuan-tuan, okey, tak perlu install je, hanya pergi laman web, pergi internet, laman web slido.com dan isi Z215 ya. Ataupun alternatif anda boleh masuk menggunakan QR code ya. Anda boleh masuk guna QR code ya. Siapa phone mana yang ada QR scanner boleh scan ini, boleh scan kod ini dan anda terus masuk ya. Susu sepi. Wow. Boleh. Nasi, boleh. Nasi, boleh. Nasi, boleh. Yes, boleh. Tak tahu. Ibu pegang kuat-kuat. Thôi hè, sai đâu đó mà. Bismillah. Tak, wala itu ke bawah. Ah, yang sangat sikit. Ah, ada. Lagi mana nombor lagi? Happy. Lagi. Oh, makan roti canai. Boleh kau nak? Boleh. Ah, tu happy. Happy. Satu dulu. Satu rempah. Kalau buat 5. Cepat ambil ni. Mama tak ada betul. Memang ada salah. Oh. Okey, siapa ada masalah untuk masuk Slido ya? Oh, okey. Nampak. Okey, nampak tak? Nampak tak? Kalau yang besar ni, ya. Kalau yang besar ni maksud dia ramai yang makan roti canai. Kalau besar ni, semakin besar perkataan tu semakin ramai orang yang makan roti canai. Okey. Okey, boleh tak kita pergi ke soalan seterusnya ya? Okey, kita pergi ke soalan seterusnya ya. Boleh? Hanya 3 Ni. Okey, soalan seterusnya ya. Antara berikut yang manakah bukan contoh mata wang asing? Okey, siapa yang dah masuk slide tu, soalan ni akan terpapar di atau laptop anda ya. Boleh kan manakah bukan contoh mata wang asing? Okey, tiga orang dia awak. Saya budak. Okey, seorang lagi mana masuk ya? Mama. Semua dah masuk? Okey, semua dah masuk ya? Okey ya. Okey, kita tengok. Saya budak. Okey, sama-sama kita tengok apakah jawapan betul ya. Jawapan betul dia apa? Ding dong. Jawapan betulnya ding dang. Ding dang. Okey. Okey, kiat itu. Okey, kiat tu mata wang negara apa? Kiat. Mata wang negara Myanmar. Dolar? Dolar berlambak ya. Singapura, Brunei, Hong Kong gunakan Amerika ya, gunakan dolar. Dong tu negara mana?
Negara mana guna dong? Menggunakan negara dong tu, dong tu negara Vietnam. Renminbi ialah Renminbi ialah negara China. Okey, kita beri okey. Okey, sekarang kita mula kuis ya. Okey. Nazlan crazy waktu kita dekat akhir. Okey, sekarang semua join kuis ya. Nazlan crazy. Kenapa Nazlan crazy ya? Okey, ada lagi 2 orang belum masuk ya. Get ready, Azim Naufal. Azim Naufal lagi, yay. Azim Naufal, Adam Kenapa Adam Akil ada 2 pula? Ish, pelik. Adan Akil, Adan. Nabihan Pro. Adan Adam. Ini semua lelaki je, mana perempuan ni? Saya perempuan. Adan. Tak. Okey, pelajar perempuan tolong masuk ya. Tolong masuk kuis ya. Nabihan Pro. Wow. Okey, siapa yang kenapa masuk slide tu? Nurin boleh masuk, Nurin? Boleh masuk? Nurin boleh masuk, Nurin? Ain boleh masuk, Ain? Ya. Okey ya. Tanda respons, cikgu teruskan ya. Bagus. Ain, mana Ain? Tak tahu. Liana? Mana Liana? Belum. Okey, saya masih menunggu Liana, cikgu masih menunggu Liana dan Ain ya untuk masuk. Okey, Ain boleh masuk Ain. Ain boleh masuk dah Ain. Ain boleh masuk dah Ain. Nurin dah masuk, bagus. Ain, Liana boleh masuk ke? What do you want? Okey ya. Kemerdekaan dia Okey ya. Wow. Saya masih menunggu, cikgu masih menunggu Liana dan Ain ya. Tak faham. Oh, okey, tak apa. Okey, tak apa Liana ya, Okey, okey, Liana, nanti cikgu akan hantar video macam mana cara main Slido ya. Okey, sekarang Liana cuba tengok dulu kawan-kawan jawab ya. Anda boleh jawab sendiri juga ya. Okey, boleh cikgu teruskan tak? Boleh. Okey, cikgu start ya. Start ya. Okey, 1, 2, mula Kim. Maka akan diberi kepada yang jawab betul dan masa terpantas ya. Okey. Soalan dia. Ali membuat transaksi wang ketika menaiki LRT dan BRT untuk sekolah setiap hari. Ali menggunakan kad konsesi pelajar. Apakah instrumen pembayaran wang yang digunakan oleh Ali? Dah cikgu. Okey ya, kita biar masa habis dulu ya.
Okey. Tolong, yang dah jawab, tolong jangan sebut jawapannya. Sebab, kita biar habis masa dia. Lagi 20 saat. Lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, ya, tanya semua orang betul, tanya. Ya. Jawapannya kad Prabaya, ya. Okey, baik. Kita tengok siapa yang mendahului carta, ya. Tengok, ya. Ya, betul. 5 jawapan betul. Tanya, ya. 5 jawab betul, ya. Okey, kita tengok siapa yang mendahului, ya. Azim di depan, diikuti oleh Nurin, Nazam Pro, Adam Akil dan Nabia Pro, ya. Tengok. Okey, ya. Semua betul tapi beza masa. So, Azim laju diikuti oleh Nurin, Nazran, Adam dan Nabihan, ya. Okey. Cikgu teruskan, ya. Boleh? Cikgu teruskan, ya. Okey, soalan seterusnya, ya. Sorry. Maaf. Okey, soalan ni, ya. Ni. Aminah berhasrat untuk mengembara ke sebuah negara Asia Tenggara di utara Malaysia. Di sana semua orang disapa dengan perkataan Swadikap. Aminah perlu menukar mata wang ringgit kepada mata wang apa? Rupiah, baht, dong, peso. Okey. Negara apa yang orang cakap Sawadikap? Tahu tak? Utara Malaysia, apa dia? Thailand. Thailand. Okey, jangan sebut jawapan. Jangan sebut jawapan, ya. Jangan sebut jawapan lah, Yun. Photo steam lah kamu ni. Jangan sebut jawapan. Ini quiz tau. Lagi tu. Jawab senang-senang. Jangan sebut jawapan. Tak boleh. Apa lagi ke ni? Okey, lagi 45 saat. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kita tengok ramai jawab mana. Okey, semua sebulat hati sepakat kata jawab bat. Okey, tengok adakah ada jawapan betul? Adakah jawab betul? Adakah ada jawapan yang betul? Tengok, ya. Ya, betul. Kalau hijau maka jawapannya betul. Okey, kita tengok. Ada tak perubahan di carta? Kali ini Nuri telah memotong Adam Akil. Adam Akil, Ali Naufal dah jatuh ke tempat ketiga. Sebab Nurin dia jawab dengan sangat laju. Bagus tu ni. Tanya Nurin, ya. Tanya, ya. Nurin, Adam Akil, Ali Naufal, Nazam Pro dan Nabihan Pro. Okey. Boleh kita teruskan ke soalan seterusnya? Boleh tak?
Kita teruskan ya. Okey, kita teruskan ke soalan seterusnya ya. Okey, soalan terakhir. Ya, apa? Ini lama sikit sebab susah ya. Nabil mempunyai RM1,000 di tangan. Dia ingin menukar kepada mata wang dolar Singapura. Berapa nilai mata wang yang Nabil akan dapat dalam mata wang dolar Singapura? Okay. Dalam kurungan ni ialah tukaran wang ya. RM1 awak cuma dapat 32 sen sahaja. Okay, kalau RM1 anda dapat 32 sen, kalau RM1,000 berapa dolar awak akan dapat ya? Okey, soalan ni agak susah ya sebab anda perlu mendarab ya. Okey. Yang nak jawab tolong terusnya ya. Jangan sebut jawapan ya. Jangan sebut jawapan. Yang dah siap, okey. Ya. Mama ni dah kerja. Kita bapa tak ke tak boleh ke? Halo ke amak? Pak dia mana? Halo orang ke mama ni. Ni mama ni. Tak ada. Mama! Apa lagi? Gila tolong. Ada dong. Ma. Dia seorang kali. Ganti semula nombor dalam urutan menurun. Menurun maksudnya besar, kecil. Nombor yang paling besar. Bagus tu. Dia guna teknik menaik benda tu. Bagus tu. Bagus teknik tu. Okey, ada lagi 2.5 minit ya. 2 minit setengah ya. Tiang. Okey, ada lagi 2 minit ya. Penat tak? Penat. Baru kakak punya. Macam ada kopel kakak punya. Kita punya panjang sikit. Siapa cakap tu? Alah. Right. Kita tunggu di timer dia habis. Okey, tinggal kurang seminit lagi ya. Tengok je kan Bapak cakap. Tengok je lah. Lambat lagi. Okey, lagi 25 saat ya. Itu Azim menjerit tu. Saya dah tahu dah. Dengar suara besar Azim tu. Kejap dah. Okey, 10,
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kita tengok ya. Oh, macam mana jawapan dia ya? Ada yang menjawab 32,000, ada yang menjawab 320, ada yang menjawab 32. Okey, baik. Cikgu sudah cakap ya. Cikgu sudah cakap dolar Singapura adalah lebih tinggi daripada ringgit Malaysia. Maka nilai bagi setiap ringgit awak akan dapat nilai yang lebih rendah bagi dolar Singapura. Jadi semestinya 32,000 ni semestinya salah. 3,200 pun salah. Sekarang antara dua ini, apa jawapan yang betul ya? Okey, sekarang tengok ya. Kalau ringgit, kita dapat 32 sen. Kalau RM1,000 kita buat apa? Kita darab dengan 1,000. Kita akan gerak 3 titik. 1, 2, 3. Apa jawapannya? Sama kita tengok jawapannya. Apa jawapan dia? 1, 2, 3. Tak keluar? Boom! Jawapannya lah $320 Singapura ya. Itu jawapan hijau tu jawapannya ya. Okey, sekarang kita nak tengok ya. Ada tak perubahan di carta? Adakah masih Nurin mendahului? Adakah Nurin ataupun Azim ataupun orang lain? Okey, 1, 2, 3. Ya, Nurin menang hari ni. Nurin, Azim, Adam Akil, Nabihan dan Nazran. Okey. Tepuk tangan semua ya. Okey, tanya semua, tanya. Okey ya, baik ya. Okey ya. Okey, sekian saja kelas hari ni ya. Ada permohonan tak? Tak. Okey, ini adalah carta mutakhir ya. Nurin nombor 1, Azim nombor 2, Adam Akil nombor 3. Nabihan Nazran nombor 4 dan 5 ya. Okey. Dapat hadiah apa? Okey. Hadiah apa? Hadiah okey, cikgu akan cuba sediakan sijil ya. Cuba. Bukan sampai ganti, cuba ya. Okey, last kali. Ini okey, sebagai untuk banyak kelas ini cikgu nak tahu apa pasal anda setelah join kelas hari ni ya. Satu paling rendah, 10 paling tinggi. Apa ni je? Ya, Azim pergi rate 10. Tak. Okey. 10. Okey ya. Sila beri jawapan ikut diri ya. Jangan ikut kawan ya. Ada kereta lama. Okey, ada 4 orang jawab, seorang belum jawab ya. Tenang. Okey, 5 orang sudah jawab ya. 80 ramai jawab 10, terima kasih. Okey, seorang jawab 7, terima kasih. Syukurlah ada orang yang jawab 1, 2, 3 ya. Okey, maksudnya semua orang suka kelas hari ni. Okey, terima kasih ya. Terima kasih. Okey. Sekian, terima kasih Daun Keladi. Okey, kita jumpa lagi dalam kelas seterusnya ya. Okey, bye-bye semua. Okey, kita jumpa. Kita jumpa dalam kelas seterusnya ya. Okey, baik. Okey, kelas seterusnya kita buat hari Selasa boleh tak? Kelas? Boleh. Okey, kita fix hari Selasa ya, 28 hari bulan, pukul 10 ke 11. Boleh ya? Boleh. Okey, sekian. Okey, boleh ya? Okey, 10.30 boleh ya? 10.30 boleh ya? Okey, 10.30, 11.30 ya? Okey, semua kelas, semua sekian, terima kasih. Kita jumpa dalam kelas seterusnya. Sekian, terima kasih. 好的，长。
Bye, bye, bye. Bye semua. Take care. Jaga diri baik ya. Stay safe. Ya. Okay, saya stop sharing dulu. Hello. Sekejap ya. Oi. Okay, bye semua. Take care. Ya. Jaga diri baik ya. Okay. Saya stop recording. Dan saya